Salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Video ini akan menerangkan tentang perekodan dan pelaporan standard prestasi bagi DSAP KSSR semakan 2017 Matematik tahun 6. Objektif video ini adalah untuk menerangkan tentang penyediaan instrumen pentaksiran yang selari dengan taksiran tahap penguasaan, penentuan tahap penguasaan bagi tajuk yang telah diajar, penentuan tahap penguasaan mengikut bidang pembelajaran yang telah diajar, penentuan tahap penguasaan keseluruhan di akhir sesi persekolahan bagi tahun berkenaan. Apa itu perekodan? Perekodan adalah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam DSAP. Sesi merekod boleh dibuat dalam bentuk membuat pernyataan, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah atau grade. Perekodan boleh dibuat dalam template pelaporan Excel yang disediakan, buku rekod mengajar, buku catatan, kebenaran semak dan lain-lain yang sesuai. Manakala pelaporan adalah proses menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai seperti yang diasaskan dalam kurikulum. Pelaporan tahap penguasaan murid dibuat secara offline sahaja, bukan dalam talian. Ianya hanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel sahaja. Maka guru-guru boleh memasukkan data pada bila-bila masa yang sesuai dengan mereka. Rekod disimpan di sekolah untuk tindakan susulan guru dan pihak sekolah. Pelaporan ini hanya dilaporkan kepada pihak berkepentingan sahaja, terutamanya ibu bapa murid. Taksiran bilik darjah ialah perkembangan pembelajaran murid yang ditaksir secara berterusan ataupun sepanjang PDP. Maka, IP yang ditaksir untuk dilaporkan bagi KSSR semakan 2017 Matematik tahun 6 merangkumi kandungan matematik tahun 6 mengikut tajuk dan bidang pembelajaran, kemahiran dan proses matematik serta sikap dan nilai dalam matematik. Template pelaporan bagi semua mata pelajaran adalah menggunakan aplikasi Microsoft Excel sahaja. Template pelaporan aplikasi Microsoft Excel boleh dimuat turun dari laman web bahagian pembangunan kurikulum iaitu melalui sesawang bpk.moi.gov.my. Di laman web ini, pilih terbitan BPK dan seterusnya klik pada kurikulum sekolah rendah. Kemudian, klik pada kurikulum standard sekolah rendah KSSR semakan 2017 dan seterusnya klik pada template pelaporan tahap 2 untuk memilih template pelaporan PBD tahun 6 yang perlu dimuat turun. Template ini adalah untuk kegunaan guru kelas dan guru mata pelajaran. Selain itu, guru-guru juga digalakkan untuk mendapatkan bahan berkaitan kurikulum di laman web ini. Template ini mengandungi beberapa lampiran iaitu lampiran panduan, rekod prestasi murid, laporan murid, laporan mata pelajaran, taksiran tahap penguasaan murid untuk ibu bapa, senarai mata pelajaran dan graf pelaporan. Lampiran pertama ini adalah panduan penggunaan template ini yang mengandungi beberapa penerangan tentang template PBD dan tata cara ataupun manual penggunaan template ini. Penentuan tahap penguasaan juga diterangkan di dalam lampiran ini. Lampiran seterusnya ialah rekod prestasi murid. Guru perlu melengkapkan maklumat seperti nama sekolah, alamat sekolah, nama guru,
nama kelas, dan nama guru besar. Selain itu, guru juga perlu melengkapkan maklumat murid seperti nama murid, nama ringkas murid, nombor kad pengenalan murid, dan jantina murid yang mana boleh di copy paste dari pangkalan data aplikasi, pangkalan data murid ataupun APDM. Guru juga bebas menggunakan kaedah lain yang sesuai untuk melengkapkan maklumat seperti di atas. Lampiran ini adalah lampiran tentang laporan murid. Halaman ini memaparkan tentang tahap penguasaan keseluruhan murid secara individu bagi setiap mata pelajaran yang murid berkenan belajar ataupun ditaksir oleh guru. Guru juga boleh memilih untuk menyimpan semua laporan dalam bentuk PDF, cetak semula laporan murid ataupun cetak atau simpan satu rekod. Guru juga perlu memilih nama murid dari drop-down menu dan tekan kemaskini rekod untuk mendapatkan paparan rekod bagi murid berkenaan. Halaman ini adalah halaman laporan mata pelajaran yang memaparkan tahap penguasaan murid bagi suatu mata pelajaran. Guru perlu memilih nama mata pelajaran, nama murid dan seterusnya tekan butang kemaskini untuk paparan maklumat mata pelajaran berkenaan. Contohnya, bagi mata pelajaran matematik rendah, terdapat kesemua bidang pembelajaran dalam halaman ini, iaitu nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, dan statistik dan kebarangkalian. Di dalam halaman ini, tahap penguasaan murid bagi kemahiran proses matematik serta sikap dan nilai dalam matematik juga dipaparkan. Halaman ini adalah halaman tentang tafsiran tahap penguasaan untuk ibu bapa. Tafsiran ini akan dilaporkan kepada ibu bapa sebanyak 2 kali, iaitu pada pertengahan tahun dan di akhir tahun. Jika pelaporannya ialah pada pertengahan tahun, maka guru boleh membuat pindahan terhadap tajuk-tajuk atau kemahiran-kemahiran yang belum diajar supaya pelaporan ini hanya laporkan setakat guru selesai mengajar ataupun guru selesai mentaksir murid serta menetapkan TP bagi murid berkenaan. Contohnya, untuk mata pelajaran matematik, kalau murid hanya belajar sehingga tajuk uang, maka guru hanya kekalkan tajuk-tajuk sehingga tajuk uang sahaja untuk dilaporkan kepada ibu bapa. Halaman yang kita sedang lihat ini adalah halaman tentang taksiran ibu bapa bagi pelaporan akhir tahun. Kandungan halaman ini tidak boleh diubah. Guru perlu melaporkan tahap penguasaan bagi kesemua tajuk kepada bapa. Maksudnya, guru perlu habis mengajar kesemua tajuk-tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran berkenaan bagi tahun berkenaan. Contohnya, bagi matematik tahun 6, terdapat 8 tajuk yang guru perlu habis mengajar kesemua tajuk berkenaan untuk dilaporkan kepada ibu bapa di akhir tahun. Sekarang kita lihat halaman bagi mata pelajaran matematik rendah. Halaman ini perlu dilengkapkan oleh guru mata pelajaran. Guru perlu melengkapkan tahap penguasaan mengikut bidang pembelajaran, kemahiran dan proses matematik serta sikap dan nilai dalam matematik. Guru juga perlu memasukkan tahap penguasaan keseluruhan di akhir sesi persekolahan. Selain itu, guru juga perlu memberikan ulasan secara individu bagi setiap murid di ruangan yang disediakan. Walaupun ulasan ini tidak diwajibkan, tetapi guru-guru digalakkan untuk memberikan ulasan supaya pelaporan ini lebih bermakna dan memberikan idea kepada ibu bapa setakat mana penguasaan anak-anak mereka. Guru perlu membuat penentuan tahap penguasaan keseluruhan
di akhir sesi persekolahan untuk tahun berkenaan selepas mengambil kira kesemua tahap penguasaan mengikut bidang pembelajaran, kemahiran dan proses matematik serta sikap dan nilai dalam matematik. Contohnya, dalam situasi ini, murid telah memperolehi TP4 bagi bidang nombor dan operasi, TP3 bagi bidang sukatan dan geometri, TP2 bagi bidang perkaitan dan algebra, manakala bagi bidang statistik dan kebarangkalian, murid ini telah memperolehi TP3. Seterusnya, bagi kemahiran dan proses matematik serta sikap dan nilai dalam matematik, murid ini telah memperolehi TP3. Murid ini juga telah diberikan TP4 sebagai keseluruhan. Penentuan TP4 sebagai TP keseluruhan adalah tidak sesuai kerana murid ini masih berada di TP2 bagi bidang perkaitan dan algebra, manakala bagi sukatan dan geometri serta statistik dan kebarangkalian, murid ini masih berada di TP3. Guru mata pelajaran sepatutnya membuat sesi pemulihan dan pengkayaan supaya TP bagi bidang-bidang berkenaan dapat dipertingkatkan ke TP yang lebih tinggi, yang mana bila penentuan TP keseluruhan akan lebih bermakna. Guru perlu menggunakan pertimbangan profesionalismenya dan juga rubrik tahap penguasaan keseluruhan dengan lebih bijak untuk menentukan tahap penguasaan keseluruhan supaya penentuan TP keseluruhan memberi makna dan sesuai dengan penguasaan murid berkenaan. Halaman ini memaparkan graf bagi semua mata pelajaran mengikut TP bagi tahun berkenaan. Data yang dipamerkan dapat membantu guru untuk melihat pencapaian murid secara keseluruhan dengan lebih sistematik serta membantu guru untuk membuat rumusan dari segi pencapaian murid. Bagi menentukan tahap penguasaan, guru perlu merujuk kepada rubrik bagi setiap tajuk, bidang dan keseluruhan. Selain itu, pertimbangan profesional guru sangat penting dalam menentukan tahap penguasaan. Guru perlu membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Proses penentuan tahap penguasaan merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Guru perlu menentukan tahap penguasaan berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru hanya menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi mata pelajaran yang perlu dilaporkan keputusan pentaksiran pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Selain itu, pertimbangan profesional guru adalah berdasarkan pengetahuan guru yang luas dalam mata pelajaran yang diajar dan dalam bidang pedagogi. Tanggungjawab profesional guru di mana guru perlu bertanggungjawab dalam melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, terus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Guru juga perlu mengambil kira input murid dalam membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja murid, keupayaan, tingkah laku dan kelebihan atau kekurangan pada murid berkenaan, prestasi mereka dalam ujian dan juga aktiviti PDP sepanjang masa. Guru pun boleh menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman bersama murid dalam menentukan tahap penguasaan. Selain daripada DSKP, guru-guru boleh membuat rujukan dan maklumat tambahan dengan merujuk kepada panduan pelaksanaan PBD
edisi kedua tahun 2019 yang boleh dimuat turun daripada laman web PK. Tuan-puan juga boleh merujuk dan menonton EduWeb TV ataupun YouTube seperti yang dipaparkan untuk mendapatkan penerangan bagi memahami PBD dengan lebih baik. Saya berharap video ini dapat membantu tuan-puan untuk memahami tentang pelaporan dan perekodan PBD kaum anak dengan lebih baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain